Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 5 Disember 2020 bersama saya Janet Bennett. Tumpuan berita, pembudayaan integriti dalam kehidupan seharian perlu disemai seawal usia muda kerana beliau merupakan aset penting yang akan membentuk negara di masa hadapan. Justru Menteri di Jabatan Ketua Menteri, Integriti dan Ombudsman, Datuk Talib Zulkifli memaklumkan satu program akan dianjurkan oleh Unit Integriti dan Ombudsman Negeri Sarawak, Union, iaitu program Merintis Kepimpinan Berintegriti yang merupakan kesinambungan program Melentur Buluh Biarlah dari Rebongnya. Program Merintis Kepimpinan Berintegriti akan diadakan pada bulan ini sehingga tarikh akhir penyertaan iaitu 8 Januari. Jadi salah satu daripadanya ialah konsep Melentur Buluh Biarlah dari Rebongnya, dan ia melibatkan kanak-kanak, pelajar dan belia warga negara Malaysia yang bermastautin di negeri Sarawak dan umur 21 tahun ke bawah. Bercakap semasa program Merintis Kepimpinan Berintegriti pada Jumaat, beliau memberitahu program yang bertemakan integriti budaya kita itu akan dijalankan melalui rakaman secara maya setelah mengambil kira situasi pandemik COVID-19. Rakaman video boleh dihantar ke nombor atau email seperti tertera. Berikut adalah pertandingan yang akan dijalankan. Berita selanjutnya, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak memberi kebenaran kepada Taska dan Tadika menjalankan majlis graduasi mengikut pematuhan SOP yang ditetapkan. Menurut Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak, Datuk Seri Fatimah Abdullah, ia menjadi pilihan dan bukan perkara wajib melihat kepada keadaan yang berlaku pada ketika ini dan menekankan pengawalan SOP yang ketat sekiranya majlis graduasi diadakan. SOP yang pertama, kapasitinya tidak boleh melebihi 50%. Nombor dua ialah dari segi kos, iaitu penjarakan fizikal, kemudian pematuhan iaitu perlu memakai mask semua orang, dan of course dari segi tempat tersebut perlu disanitasi dan yang hadir hari itu mestilah menjalani iaitu pengambilan suhu dan juga proses mencuci tangan. Majlis itu tidak boleh melebihi 1.5 jam. Maknanya just basic saja, terima sijil, ambil gambar, habis. Tak ada juga makan minum, semuanya perlu pack. Makanan itu dibungkus dan dibawa balik. Kalau bilangan muridnya ramai, jadi perlu dibuat iaitu bersiri. Beliau berkata demikian selepas memantau ke Taska Sedidik Perdana Kuching baru-baru ini. Manakala di Sibu, sejarah perjuangan 4 sahabat yang diketuai Rosli Dobi dalam menuntut kemerdekaan sehingga membawa kepada tragedi pembunuhan Gubernur British Sarawak yang kedua, Sir Duncan Stewart, di Sibu bakal diabadikan di Tugu Pahlawan Sibu. Menteri Muda Pendidikan Sains dan Penyelidikan Teknologi merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Nangka, Dr. Anwar Rapai berkata, ia bukan sahaja sebagai memperingati pengorbanan pahlawan Sibu itu, malah memberi kesan mendalam kepada ahli keluarga dan waris mereka pada hari ini. Ujarnya, tapak tugu yang terletak di dataran Tuanku Haji Bujang Fasa 2 juga adalah berdekatan dengan lokasi sebenar kejadian itu berlaku. Things that happened was the assassination of the second governor of Sarawak by 4 warriors, that is Rosli Dobi, Bujang Suntong, Moshidi Sidek and Awang Ramli. Okay, there are 4 of them. Okay, and it happens yesterday on the 3rd of December, okay, 1949. It happens not far from here, you know. You just think about 20 meters away from this place. So that's why we have chosen this place to build this as in the memory of these 4, though it's meant for all pahlawan from Sibu. But of course, this 4 is the most dominant history
in the struggle of independence. Semasa Majlis Penyerahan Tapak Tugu Pahlawan Sibu pada Jumaat, Menteri Muda Perumahan dan Kesihatan Awam itu juga berkata pembinaan tugu setinggi 30 meter itu dengan peruntukan daripada Kerajaan Sarawak sebanyak RM700,000 dijangka disiapkan dalam tempoh 6 bulan bermula Januari 2021. Di Engkelili pula, isu pembangunan yang disuarakan oleh ketua-ketua kaum di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Engkelili akan diberi perhatian. Demikian jelas Menteri Muda Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Francis Harden Hollis, yang akan membawa perkara tersebut ke meja rundingan bersama pegawai yang bertanggungjawab untuk mencari jalan penyelesaian. Berucap dalam program Info on Wheel Perhimpun Civic di Rumah Engkabi, San Semanju, Engkelili pada Khamis, beliau memberitahu tiada peruntukan program transformasi luar bandar RTP dan projek kecil luar bandar MRP disalurkan ke kawasan berkenaan disebabkan ia di bawah Wakil Rakyat Pembangkang. Justru katanya, masyarakat di situ diseru menyokong Gabungan Parti Rakyat Sarawak GPS dalam pilihan raya negeri akan datang. Selanjutnya di Betong, dengan penduduk di Kampung Medang menerima khabar gembira selepas kerajaan negeri meluluskan pembinaan masjid baru. Menurut Adun Saribas Muhammad Razi Sitam, masjid di kampung itu wajar dibina baharu memandangkan struktur masjid sedia ada sudah usang dan membahaya kerana terletak berhampiran tebing sungai. Bersyukurlah kerana usaha orang kampung itu bekerjasama kita bersama akhirnya membuahkan hasil dalam hasrat kita untuk solat masjid baru. Pada majlis kesyukuran diadakan pada Jumaat, Muhammad Razi memberitahu pembinaan masjid baharu itu akan menelan kos sebanyak 1.5 juta ringgit dan dijalankan dalam 2 fasa. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Janet Bennett dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.